cerdik. DDI. Jangan lupa tekan butang subscribe. Saudara, saya yakin dan percaya di hadapan saya ini ialah orang yang belum dipanggil sudah datang. Belum disuruh sudah pergi. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang yang sangat rajin dan juga arif. Jadi saya yakin anda di hadapan saya ini ialah orang yang rajin lagi bijaksana. Baik, hari ini tanpa melengahkan masa, kita akan mempelajari tentang morfologi. Soalan 1, bahagian A, kertas 2. Jadi, apa yang kita perlu fahami sebenarnya tentang topik ini? Apa yang kita perlu faham dahulu, morfologi itu apa? Ada yang saya tanya, bila kita buat latihan soalan 1 ni, saya tanya, di atas itu tertera tulis morfologi. Apa yang awak faham tentang morfologi? Ramai yang tak boleh jawab. Mereka kata itu ialah tentang tata bahasa lah. Betul. Jawapan yang anda beri semua biasa betul. Tetapi yang lebih tepatnya, morfo itu sendiri ialah kata asalnya ialah daripada perkataan morfem ataupun patah-patah perkataan yang lebih kecil, molekul yang lebih kecil daripada perkataan. Logi itu sendiri maksudnya kajian. Jadi morfologi itu ialah kajian tentang perkataan ataupun morfem. Ini kata Asma Haji Omar, seorang tokoh bahasa, pengkaji bahasa, yang menyatakan bahawa morfologi itu ialah tinjauan tentang linguistik bahasa yang mengkaji tentang morfem dan juga varian morfem. Morfem ni ada banyak. Dan Tata Bahasa Dewan pula menyatakan bahawa morfologi ini ialah satu bidang ilmu yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Jadi, saya simpulkan, menurut saya pula, saya kata morfologi ini ialah kajian tentang apa-apa saja kajian yang tentang morfem atau perkataan. Baik, jadi itu morfologi. Kalau orang tanya morfologi ni apa? Morfologi senang je, morfologi itu ialah kajian tentang perkataan ataupun morfem. Jadi, apa kaitannya tentang SPM punya soalan tu nanti saya akan terangkan. Cabang morfologi ni pula anda kena tahu. Kita ada struktur kata. Struktur kata ni bawah dia ada pemenggalan kata yang kalau awak sekolah rendah awak belajar KVKK, konsonan vokal. Jadi contoh SA, sa, YA, ya, saya itu KV, campur KV. Itu struktur kata. Itu memang struktur kata ini tidak akan keluar dalam soalan awak sebab ini soalan mudah. Buat apa nak tanya? Yang akan keluar ialah bentuk kata dan golongan kata. Apa yang ada bawah bentuk kata, golongan kata ni? Duduk bawah bentuk kata ni kita ada kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda. Saya tak boleh terangkan semua dalam masa ketika ini. Sebab setiap daripada satu itu mempunyai perincian yang sangat panjang. Jadi kalau saya terangkan sekarang mungkin esok baru habis. Nanti saya terangkan dalam video yang selanjutnya dengan lebih terperinci bagi setiap tajuk tersebut. Dan yang ketiga ialah golongan kata. Golongan kata ni ada 4. Ingat sampai mati. Apa itu golongan kata? Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Baik. Jadi apa kaitannya dalam soalan SPM nanti? Apa soalan yang akan ditanya? Kita dah belajar morfologi, cabang morfologi. Jadi apa yang akan ditanya? Yang akan ditanya ialah macam tadi saya beritahu, bentuk kata dan juga golongan kata. Jadi soalan ini biasa akan keluar dalam soalan 1 bahagian A kertas 2. Dan juga apa yang perlu kita buat? Kita perlu bakbi. Apa itu bakbi? Bakbi ialah kita kena baca arahan soalan dan kita kena bacalah petikan. Jadi bila dah baca, kita kenal pasti apa kelas kata atau bentuk kata yang soalan tu nak kita cari. Bila kita dah kenal pasti, kita dah jumpa, kita tulis. Dan akhirnya apa yang kita perlu buat, kita perlu bina ayat berdasarkan perkataan yang dijumpai. Kenapa kena buat ayat? Tadi cikgu kata morfologi ni kajian tentang perkataan. Dah kenapa nak kena buat ayat? Yalah nak kena buat ayat supaya pemeriksa tahu yang awak ni faham tentang perkataan itu. Nak guna macam mana kalau tak buat ayat? Macam mana nak tahu awak faham ke tidak perkataan itu? Sebab tu kita kena buat ayat. Jadi kita kena pastikan juga ayat kita mestilah gramatis dan jangan sesekali kita tiru ayat dalam petikan. Senang-senang kerja kau kau ambil je ayat dalam petikan tu terus salin siap ayat. Memang keluar dewan awal lah cerita dia. Tak boleh. Sebab awak tak berfikir macam mana kami nak bagi markah. Seterusnya yang terakhir, jumlah markah tidak tetap dan pemarkahan secara analitik. Maksudnya boleh jadi soalan itu markahnya 4, 6, 8 bergantung kepada soalan. Okey, dia tidak akan tetap.
Seterusnya, macam mana nak bina ayat, cikgu? Saya ni lemah lah bina ayat. Saya ajar balik semula. Macam mana nak buat ayat? Pertama sekali, kita jangan tambah atau ubah perkataan yang telah kita kenal pasti. Contoh perkataan tersebut, tanggungjawab. Jangan kita nak tambah bertanggungjawab. Tak payah tunjuk hebat. Sebab jangan tambah, kita nak tengok awak boleh ke tidak guna perkataan itu asal macam itulah. Jangan tambah-tambah. Dan juga jangan jadikan perkataan tersebut kata nama khas atau peribahasa. Contoh perkataan belum tahu hitam putihnya, yang bermaksud belum ada keputusan. Jangan kita nak tambah perkataan putih tu tambahnya, lepas tu jadikan peribahasa. Memang salah. Okey. Jadi seterusnya, wajib bermula dengan huruf besar dan diakhiri dengan nota. Ini pelajar tahun 1 pun tahu. Bila kita buat ayat, wajib depan huruf besar dan akhir kena ada titik. Wajib ada titik. Kadang-kadang kita tak jumpa mana titik dia ni. Sebab bila tidak ada titik, itu tidak menjadikan ayat itu sebagai ayat. Itu ialah frasa. Frasa tidak ada titik. Sebab tu awak kena letak titik baru, ayat yang awak buat tu namanya ayat. Dan seterusnya kena ada subjek dan juga predikat. Ini nanti saya ajar secara terperinci lah. Saya rasa awak pun dah tahu dah tingkatan 5 dah kena tahu dah subjek dan juga predikat. Dan ini antara teknik yang mudah macam mana nak buat ayat SKOP ni. Ini diajarkan juga daripada awak tahun berapa? Tahun 6 lagi dah belajar nak buat ayat macam ni. S tu apa? S subjek. K kata kerja. O objek. P perluasan. Ini asasnya lah. Okey, contoh ayat, Ali sedang berlari di padang bersama kawan-kawannya. Contoh macam tu. Itu asasnya. Nanti saya akan ajar lebih terperinci. Baik. Ini peringatan. Bila kita jawab soalan bahagian, soalan 1 bahagian A ni, jangan jawab soalan ni lebih 9 minit. Sebab apa? Untuk bahagian A ni, kita cadangkan peruntukan masa 35 minit untuk, 45 minit untuk 5 soalan. Ada 5 soalan kan? Soalan 1, morfologi. Soalan 2, sintaksis. Soalan 3, penyuntingan. Soalan 4, bahasa Melayu, standard. Dan soalan 5, peribahasa. Kalau awak fokus morfologi lebih daripada 9 minit, kita risau nanti awak penyuntingan, bahasa Melayu standard, peribahasa awak tak boleh jawab. Okey, bila dah sampai 8 minit, dah sampai 7 minit awak jawab, tiba-tiba banyak lagi boleh tak siap. Percepatkan langkah anda. Siapkan cepat-cepat. Jadi ini contoh soalan bentuk kata. Soalan ini minta kita cari 2 kata tunggal dan 2 kata majmuk. Carilah dalam perkataan ini. Pertama, baca ayat ni, baca arahan soalan, gariskan 2 kata tunggal. Walaupun biasanya soalan akan serlahkan, dah akan hitamkan apa yang awak perlu cari, tapi kadang-kadang kan kita manusia tak nampak, gariskan je, bulatkan besar-besar supaya kita tak lari daripada kehendak soalan. Bila dah jumpa itu, apa soalan nak, kita terus cari 2 kata tunggal. Contoh kata tunggal ni apa? Kata yang tidak menerima imbuhan, kata dasar. Dan kata majmuk ini ialah kata yang 2 perkataan berbeza apabila digabungkan menjadi perkataan masuk perkataan yang berbeza. Okey, contohnya lah, kata tunggal kita ada erat dan juga negeri. Kita buat ayat, Hani memegang erat tangan Faris kerana ketakutan melihat kelibat hitam di sebalik tingkap itu. Kalau kita tengok tadi cikgu kan cadangkan guna teknik SKOP, skop kan. Subjeknya apa? Hani. Kata kerjanya apa? Memegang erat kan. Objeknya apa? Tangan Faris tu. Objek. Walaupun tangan Faris tu organ, tapi kita anggap dia objek. Objek tak semestinya benda. Dia boleh jadi juga apa-apa je lah kan. Seterusnya penerangan ataupun perluasan, kita letakkan kata hubung kerana ketakutan melihat kelibat hitam di sebalik tingkap. Tak kisahlah ayat itu panjang ke pendek, yang penting ayat itu lengkap, ada subjek, ada predikat, cukuplah kita nak bagi markah. Ya. Contoh pula kata majmuk, kita ada tanggungjawab. Ini kata majmuk mantap sebab dia dieja rapat. Kata majmuk ini dieja rapat. Contoh ayatnya, setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama untuk memastikan negara dapat menjadi sebuah negara yang maju. Tengok kat sini, tanggungjawab. Mana tanggungjawab? Sini. Kata asalnya memang tanggungjawab, tidak ada bertanggungjawab. Tak payah nak tambah, mempunyai bertanggungjawab, memastikan, tak payah. Ya.
Kemudian ni contoh soalan kalau tanya tentang golongan kata. Kata hubung ni duduknya bawah kata tugas. Dan juga kata kerja transitif. Kata kerja transitif ni duduk bawah kata kerja. Golongan kata tu dia ada banyak. Nanti kita akan pergi satu persatu. Okay, contoh ini, petikan ni kita carilah. Antara kata hubung yang kita jumpa ada Dan. Dan ni mudah je kita letak dalam nama. Syasha dan Syakir merupakan kawan baik sejak sekolah rendah lagi. Okay, contoh kata kerja transitif, ibu menyediakan pelbagai juadah. Ini pun kita gunakan teknik skop. S subjeknya apa? Ibu. Kata kerjanya apa? Menyediakan. Objeknya pelbagai juadah. Dan perluasan kita guna kata hubung untuk tetamu yang akan hadir petang ini. Nah, itu sahaja. Mudah sangat kan nak buat ayat. Morfologi ni sepatutnya awak boleh siap. Paling lama pun 5 minit dah siap. Sebab proses menganalisis ni awak dah biasa. Jadi, itu sahaja perkongsian saya berkaitan morfologi. Kita akan pergi lebih terperinci untuk bentuk kata dan golongan kata dalam video yang nanti awak boleh tengok. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya setakat ini. Saya akhiri dengan kita jumpa lagi.